Abang, saya ada duit otak RM1 dengan shilling lama. Abang nak beli ke? Berapa abang berani beli? Kena harga, kira jalan abang. Okay guys, untuk video kali ini kita akan membincangkan mengenai 7 kriteria yang menentukan nilai sekeping duit tu. Oh my god! Wow! Okay, macam yang anda tahu, duit kertas ni benda yang normal lah yang kita jumpa hari-hari ataupun kita guna hari-hari, sama ada zaman sekarang ataupun masa kita kecil dulu. Cuma yang beza dia, masa kecil mungkin kita akan guna duit kertas yang macam ni lah, dan lepas tu kita beralih kepada duit kertas yang biru ni, kemudian kita beralih kepada duit kertas polimer. Jadi apa yang menyebabkan sekeping duit kertas yang kita pernah pakai sebelum ni diletakkan nilai yang lebih berbanding duit kertas yang sebelum tu ataupun selepas tu? Untuk kriteria yang pertama adalah rarity, bermaksud dia keganjilan lah. Contoh kan, ataupun kita panggil rare ni macam 100 orang yang hidup ataupun satu orang dalam populasi tu, hanya 5 orang je yang ada duit tu. Kita contoh kan, contohlah duit ni. Okey, dalam 100 orang yang ada dekat satu kawasan tu, 5 orang je ada duit ni guys. Yang lain tu mereka memang tak ada lah. Bukannya mereka simpan ke apa ke, tak ada. Memang 5 orang tu je ada. So boleh bayangkan betapa rare dia 5 orang yang pegang duit ni, betapa rare dia. So bayangkan 5 orang tu pula ada orang yang dah rosakkan duit ni guys. Contoh duit ni pernah diguna pakai dan dah terkoyak dan berlubang. Hanya seorang je yang pegang duit ni yang masih cantik, masih kertas keras, bucu tajam, tak ada lubang, tak ada koyak. So itulah bermaksud rare. So untuk kita kenal pasti duit mana yang rare, kita kena belajar lah guys pasal duit tu. So kalau teknik mudah bagi saya untuk kenal pasti duit yang kita ada tu rare atau tak, senang je guys. Kita pergi ke social media, kita pergi tanya orang lain pun ada duit tu. So orang tu pula bukan kolektor pun. So maksudnya duit tu orang biasa pun ada, apatah lagi kolektor. Kolektor lagi ada lah. So kalau orang biasa pun ada, kolektor lagi ada lah. Tapi tak dinafikan ada duit yang orang biasa ada tapi kolektor tak ada. Ini petanda awal lah, petanda awal kata duit tu tak rare pun. Duit tu tak rare bila mana semua orang ada duit tu. Kita ada, kawan ni ada, kawan sana ada, kawan sana ada. 100 orang tu 90 orang ada. So boleh kata benda tu tak rare lah. Okay guys, ciri kriteria yang nombor 2 adalah condition. Condition ataupun keadaan duit tu. Keadaan duit tu maksud dia punya apa panggil, kertas dia lah. Keadaan kertas, keadaan warna dia. Contoh kita tengok duit ni. So duit ni kalau boleh katakan kertasnya masih good lah, masih cantik, bucu tajam, tak ada kesalipatan, tak ada kotoran. So boleh kata masih cantik lah. Tapi contoh kalau kita tengok ini, nampak buruk guys. Dia punya warna, dia punya kesalipatan, dia punya ada koyak, ada lubang tak ada. Ada kotak lah duit ni, kita tengok kotak kan. So kalau kita compare duit yang cantik dengan duit yang kotak, rarity sama. Contoh dua-dua tu duit rare. Kawan tu ada, kawan ni ada, orang lain tak ada. Seorang cantik, seorang tak cantik. So kita boleh agak lah, mestilah rare yang cantik tu yang lagi mahal daripada yang tak cantik. So condition duit tu bagi kesan juga kat nilai duit kertas lama tu. Kalau dia cantik, dia ada harga dia lebih sikit daripada duit kertas yang kurang cantik. So kita pergi kepada kriteria nombor 3. Kriteria nombor 3 ni dia adalah prefix dan nombor siri. Okey, untuk duit zaman dulu lah, zaman King George 4 tahun 1941, 5 sen dia tak ada prefix dan tak ada nombor siri, sebab dia 5 sen je. Tapi untuk duit $10 dia, $10 dia adalah nombor siri. So untuk duit yang ada nombor siri ni guys, dia ada kelebihan lah dekat situ. Kalau nombor siri dia cantik ataupun nombor siri prefix dia tu prefix yang gantian. Contoh duit tu dalam cetakan dia ada prefix yang normal, tapi bila ada duit rosak, bank ataupun pengeluar akan cetak duit yang baru dan dia akan gantikan dengan prefix gantian. Biasa yang ni lah, macam duit Bank Negara Malaysia ada prefix gantian dia. Macam contoh duit RM1. Duit RM1 yang terkini lah. Okey, dia bermula dengan Z. Ada ZA, ZB, ZC, ZD, ZE. So nilai-nilai huruf Z tu dia ada nilai yang lebih berbanding dengan duit RM1 yang tahu apa lah. So kalau dia punya number pun cantik kan. Contoh dekat sini apa boleh tengok 7 million, dia tulis CR7 lah. So kalau contoh tunjuk sikit. Okey, korang boleh tengok yang ni dah siap grading dah siap grading. Dia letak dalam ni tulis CR7 million, 7 juta. So maksud dia CR7 lah, Cristiano Ronaldo So kalau Cristiano Ronaldo tengok video ni, korang boleh tag dia, bagi tahu dia kata kita ada duit dia. Okay. So
Kalau untuk nombor siri yang special macam tu, contoh ada radar, ada 7 million, ada low number macam 0001, 0002. So kalau low number tu memang lain harga dia, ataupun solid macam semua nombor 1, 555. So dia akan ada nilai lebih lah berbanding dengan duit yang sama tapi prefix dengan nombor siri dan nombor biasa je. Okey, contoh kita bagi contoh. Okey, duit ni, duit yang CR7 ni, kita compare dengan duit ZEX ni. Okey, dua-dua ada kelebihan. Kawan ni dia punya nombor siri 7 juta dan dia ada kaitan dengan Cristiano Ronaldo lah. Tapi kawan ni dia prefix gantian. So boleh jadi ada yang ni ada nilai lebih, boleh jadi nilai lebih. So bagi saya yang ni lebih nilai lagi lah, sebab yang ni ZXE dia punya gantian dia banyak cetakan dia. So boleh kata kurang rare lah. Tapi kalau ZB lebih lah. So boleh jadi yang ni lebih tinggi lah kalau ZB. So macam tu lah, kita kena timbang tara kriteria tu balik. Okey, kalau korang dapat sesuatu sampai prefix dengan serial number ni, komen nak lagi. Okey, untuk kriteria nombor 4 guys adalah sejarah. Maksudnya sejarah duit tu lah. Duit tu ada kisah menarik tak di sebalik sekeping kertas tu. So bayangkan duit tu dah lama dicetakkan di zaman yang dulu, dan dia bawa sejarah di zaman tu pergi ke zaman sekarang ni. So kalau kita tengok duit tu, kita boleh relatekan dengan sejarah di zaman tu lah. Okey, sejarah ni dia boleh jadi macam-macam guys. Boleh jadi sejarah dari segi zaman pemerintahan King George yang keempat, kemudian beralih kepada zaman Queen Elizabeth yang kedua tak silap saya. So sejarah lah, dia ada hubung kait sejarah lah. Okey, ada juga sejarah yang macam ni duit 5 sen duit King George yang keempat, kemudian pergi kepada duit 10 sen, duit 10 sen lah, 10 sen King George juga. Kemudian masa tahun King George ni, dia ada keluarkan duit 25 sen. 25 sen tu adalah emergency issue. Bermaksud duit tu sebenarnya dia tak plan pun untuk buat, tapi dia emergency issue. Maksud dia terdesak nak perlu keluarkan duit 25 sen, dia keluarkan. So sebab tu duit 25 sen dia ada nilai yang lebih lah berbanding 5 sen dengan 10 sen, ataupun berbanding dengan kita make 50 sen. Patutnya 50 sen lebih nilai daripada 25 sen. Tapi disebabkan sejarah 25 sen tu adalah emergency issue. Emergency issue bermaksud dia ada sejarah di sini lebih daripada sejarah ni. Sejarah ni biasa je, 941 King George. So sebabkan dia ada sejarah yang lebih, nilai dia pun naik lah. So sejarah ni ada banyak hubung kait lah. Macam ada sejarah duit RM1 yang kita semua pernah dengar, RM RM1 Aisyah. So guys, kalau hampa nak tahu kisah RM RM1 Aisyah, sejarah dia, hampa komen dekat bawah RM1 Aisyah. Nanti aku akan buat video khas untuk bercerita mengenai kenapa duit RM1 Aisyah ni dianggap istimewa guys. So sejarah dia bagi aku sangat menarik. Dan untuk pengumpul-pengumpul numismatik memang suka lah, mengumpul duit lama ni memang suka lah dengan sejarah dia tu. So aku harap hampa faham sejarah pun menentukan nilai dia jugalah. Pergi pada kriteria nombor 5 guys. Kriteria nombor 5 ni adalah tahun pengeluaran duit tu. Okey, dia simple je lah, benda ni simple je. Contoh okey, ni duit baru, ni duit lama. Tahun pengeluaran ni lebih lama lah, tahun pengeluaran ni lebih baru. So of course lah, dia akan membawa value yang berbeza lah. So kalau biasa, kalau duit tu pengeluaran dia lagi tahun pengeluaran tu lagi lama, lagi tinggi lah nilai dia. Tapi dia kena bergantung juga dekat kriteria yang keempat, 1 hingga 4 kita sebut tadi. Kemudian baru kita pergi kepada tahun pengeluaran. Okey, contoh okey, dua ni duit RM50 yang sama. Okey, dua ni duit RM50 yang sama RM50 yang sama nilai dia. Ni dua-dua RM50. Dua-dua tanda tangan Aziz Taha. Kau boleh tengok tanda tangan sama. Tapi nilai duit dua ni sangat berbeza Nilai duit dua ni sangat berbeza. Sebab apa guys? Sebab tahun pengeluaran dia. Contoh, yang ni tahun pengeluaran dia lagi lama daripada yang ni. So bila tahun pengeluaran dia lagi lama, of course lah harga dia pun akan lebih mahal lah. Design, bila tahun pengeluaran dia lain, design dia pun akan lain, warna dia akan lain, dia punya corak semua akan lain, dia punya security pun akan lain. So banyak benda lah akan berubah bila tahun pengeluaran berubah. So biasanya bila tahun pengeluaran dia lama, dia akan ada value yang lebih daripada tahun pengeluaran yang baru lah. Tapi bila kita tengok balik kriteria 1, 2, 3, 4, dia ada sejarah yang menarik. Contoh, walaupun yang ni duit tahun pengeluaran dia lama, tahun 1980 something, tapi kita compare dengan duit tahun pengeluaran yang baru. Contoh duit Aisyah lah. Contoh kita compare dengan duit Aisyah.
duit Aisyah ada sejarah yang menarik. RM RM1 je. Tahun pengeluaran pun lagi baru daripada tahun ni. Tahun Aisyah tu 1999 tak silap saya, dan ini 1980. Tapi duit Aisyah boleh katakan nilai dia lebih lah daripada duit ni. Sebab apa guys? Sejarah, nampak tak? Nombor prefix biasa, nombor prefix kedua-duaan ni biasa. Rarity Aisyah menang. Tahun ataupun rarity boleh kata sama lah, tapi saya bagi Aisyah menang lah, sebab duit ni pun boleh kata ada lagi, ramai lagi ada. So duit Aisyah kurang sikit lah orang yang ada. Kemudian kita pergi kepada prefix. Prefix dua-dua biasa. Kemudian kita pergi kepada sejarah. Duit Aisyah dia ada sejarah yang menarik guys. So sekali lagi, kalau hampa nak tahu sejarah yang menarik mengenai duit Aisyah RM RM1 Ali Abdul Hassan, ataupun kita panggil duit Aisyah, hampa komen dekat bawah tu RM1 Aisyah. Nanti aku akan buat video khas untuk menceritakan mengenai duit tu sendiri guys, kenapa dia menarik. So kita pergi kepada ciri yang keenam guys, adalah nilai muka. Okey, apa maksud nilai muka? Contoh dekat duit kertas ni dia tulis RM50. Bermaksud duit ni bernilai RM50 lah. Tapi kita pergi dekat duit, okey, ni RM5. Duit sama tanda tangan sama, tahun pengeluaran sama, dua-dua prefix yang biasa, dua-dua ialah tahun pengeluaran sama, rarity boleh kata sama. Dia punya condition dua-dua cantik. Condition dua-dua cantik. Okey. Tapi kita bagi value lebih dekat duit ni. Pasal apa? Sebab dia punya nilai muka dia lebih. Yang ni RM50, yang ni RM5. So perbezaan harga besar Bila perbezaan harga dia besar, jadi dia punya value of course lah, yang nilai besar tu lah lagi mahal. Tapi kalau yang ni dia ada sejarah yang menarik, dia ada prefix value, prefix number ataupun serial number yang cantik, so of course lah dia akan menang balik lah. So bergantung kepada kriteria tadi lah. So benda tu dia actually sebenarnya aku dah susun ikut ranking dah, 1 hingga 7 lah. Aku dah susun ikut ranking. So kalau yang satu tu menang, dia boleh tapau yang lain lah. Tapi kena apa panggil, timbang tara balik lah, consider balik, kena tengok berapa banyak point dia menang, so dia boleh ada value yang lebih lah. So untuk tahu benda tu, hampa kena subscribe channel YouTube aku, sebab aku akan cerita lebih lagi lah pasal duit lama ni. Okay, kriteria yang nombor 7 simple. Semua benda pun dia berbalik kepada hukum alam, hukum asas jual beli lah, iaitu supply dan demand. Permintaan dan benda ada lah, benda ada dan benda yang diperlukan. Contoh bagi contoh duit ni RM10, $10 zaman King George. Orang cari duit ni. Tapi contoh lah satu masa nanti mungkin dia punya popularity drop. Tapi aku rasa tak drop lah. Tapi in case, just imagine dia punya popularity drop. Bila dia drop, kita punya orang punya demand tu akan rendah. Orang fokus contoh dekat kepada duit RM50 ni. So orang semua fokus nak cari duit ni. Jadi demand duit ni akan naik. Demand duit ni akan naik. So harga dia akan naik lah. Ramai orang nak cari duit ni. Tapi duit ni orang tak cari, harga dia akan drop lah sikit. So dia sama je macam konsep lain lah. Walaupun dia special ke, dia ada sejarah yang menarik ke, dia ada kisah tersendiri ke, tapi bila tak ada demand, tak ada orang yang mau, tak ada orang yang hargai, dia akan drop lah nilai dia. Ataupun nilai dia tinggi tapi tak ada orang beli lah. So in case ada orang yang betul-betul dia minat, dia sanggup beli mahal pun dia beli juga, sebab harga dia memang macam tu, dia akan beli guys, sebab kat situ ada demand dia. Benda tu tak lari lah daripada duit lama ni. Macam mana saham, hartanah, emas pun main supply and demand, business supply demand. So macam tu juga duit lama lah, dia ada supply and demand lah. Kalau ada supply yang banyak, macam duit ni lah contoh Governor Samsiah. So Governor Samsiah tu baru lagi guys. So kalau dia masih baru, biasanya dia punya supply banyak lagi. So takkanlah duit yang supply banyak lagi, demand pun tak tinggi, boleh jadi mahal. So macam tu lah, walaupun kriteria dia lain, dia menang, tapi supply dia banyak sangat, semua orang boleh ada duit tu. So sama balik lah, nilai dia jadi sama balik lah. Tapi macam contoh duit zaman King George, duit $10 kan, RM10. So duit RM10 ni supply takkanlah bank nak cetak balik, mana ada bank cetak lah. Kalau orang buat spesimen pun boleh tahu kata dia buat duit palsu. So supply dia boleh jadi tak naik dah, dia boleh jadi drop. Sebab ada orang yang simpan, dia tak tahu pun kata duit ni duit apa, rosak kan. Bila duit rosak, supply akan drop. Tapi demand boleh jadi bertambah atau sama ataupun kurang. So kat situ dia boleh jadi pertambahan ataupun penurunan harga lah guys. So aku harap korang faham pasal semua 7 kriteria tu. 7 kriteria kenapa duit lama ni kadang boleh jadi mahal dan kadang boleh jadi tak bernilai. InsyaAllah guys, kalau korang follow 7 kriteria ni, memang jelas lah. Memang benda ni, benda yang kolektor pun dia nilai actually berdasarkan benda ni lah.
dia nilai berdasarkan benda ni. Dan kalau korang nak guna 7 kriteria ni pun untuk buat simpanan peribadi, contohan, kalau boleh kita nak simpan benda yang ada value yang akan datang, orang lain pun suka. Kita tak mau simpan, contoh kita dapat je duit ni, kita simpan. Kita tak nak simpan duit yang tak ada value, yang kita tahu value dia tak naik sangat pun. Kalau naik pun mungkin RM1, RM2 je, habis kita pakai kan. So kalau kita simpan duit macam tu tak best lah. So lagi best kalau kita simpan duit-duit yang ada value lebih lah, ada value yang lebih dan dia ada potensi untuk naik lah. Dan kalau kita tengok kat mata pun nampak seronok lah, nampak cantik kan. So guys, aku harap korang dapat manfaat lah daripada video ni mengenai 7 kriteria yang memberi kesan kepada harga duit kertas ni lah. Harga duit kertas, actually duit shilling pun sama juga, tapi duit shilling lain sikit guys. Dia ada pro and cons lah, tapi aku tak nak cerita pasal duit shilling. Aku lagi suka duit kertas. So channel aku ni yang banyak akan sembang pasal duit kertas lah. Tapi kalau ada duit shilling yang menarik yang aku ada, aku akan share lah. So guys, kalau korang rasa aku punya konten ni membantu korang untuk buat collection ataupun nilai balik duit yang ada dalam simpanan korang, hit subscribe, like and comment dekat bawah tu, bagi tahu lah actually kan macam nak lagi ke konten ni ataupun membantu ke. So bagi semangat sikit kat aku supaya aku boleh buat banyak lagi video. So kalau hampa nak request apa-apa video, just komen kat bawah, nanti aku akan baca lah.